kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'limat ta'lim wa tadhakkur wa tadzakkir wa tanfa' intifa' wa ifadul istifad wa haitsu tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa lil khair bi ibtigha'i wajhillah wa marti wa qurbi wa sawabi. InsyaAllah la haula wala quwwata illa billah. Baik. Kelas ini adalah kelas yang kedua ataupun sebenarnya kelas yang pertama. Saya akan cuba cover dua tu dan nanti ada video yang saya nyatakan pada tempoh hari saya akan menjelaskan kepada tuan-tuan. Setiap kali kelas kita saya akan rakam, kemudian saya akan bagi link tu dalam grup dan untuk rujukan kelas kita lah. Nanti masa cuti sekolah kita akan buat kelas bersemuka. Dan kita cuba buat pada hari kerja lah sebab cuti sekolah kan 2 minggu tu. Baik. Pelajaran saya nak detail sikit kali ini. Pelajaran kita ni dinamakan sebagai pendidikan global dan antarabangsa. Global and International Education. Untuk EID atau AIS ni, untuk kita punya ISM pendidikan Islam. Memang semua dalam bahasa Inggeris kita punya bahan ni, tapi pengajaran kita dalam bahasa Melayu. Baik, kita ada 3 yang kita nak capai dalam kelas ini. Pertama, analyze factor that contribute to the globalization and its effect on national policy and education system. Kita akan menganalisa faktor-faktor dan sumbangan-sumbangan globalisasi dalam konteks peringkat global dan kesannya terhadap polisi-polisi sebuah negara dan juga pendidikan, sistem pendidikan. Maknanya kita nak, bahasa mudah kita nak tahu di dunia ini kaedah polisi-polisi yang diamalkan di mana-mana negara dan juga sistem pendidikan. Dan kita analisa dalam kesannya terhadap antarabangsa atau global. Yang kedua, kita menguruskan, memperkembangkan unsur-unsur pengurusan dan pentadbiran serta skill keusahawanan dalam konteks bisnes, pendidikan, peringkat negeri dan antarabangsa. Yang ketiga, kita nak melihat perbezaan dan persamaan sistem pendidikan di dalam ASEAN, Malaysia dengan negara-negara ASEAN serta beberapa negara-negara maju. Jadi bahasa mudahnya, kelas ini kita akan membincangkan tentang pendidikan di peringkat antarabangsa. Kita akan bincangkan pendidikan di peringkat antarabangsa. Bagaimanakah negara-negara Malaysia cerita utamanya dan jiran-jiran kita dan dunia ini membangunkan negara mereka dan polisi-polisi negara mereka yang mempunyai kaitan tentang sistem pendidikan. Yang kedua kita nak bandingkan Malaysia punya dengan negara ASEAN dan negara-negara maju. Yang ketiga, kita nak melihat industri pendidikan, swasta ataupun kerajaan yang ada di negara ini dan juga di luar sana supaya boleh diberi kita memberi perbandingan. Ini cabarannya kelas ni lah. Okey, bagaimanakah kelas ini dinilai? Bagaimana kelas ini dinilai? Kelas ini dinilai 50% adalah peperiksaan final dan 50% lagi peperiksaan ataupun latihan ataupun aktiviti-aktiviti dalam kelas. Okey, kita lihat yang saya share ini, saya harap semua nampaklah. Minta offkan mic mohon. Okey. Yang pertama ialah kita nak bicara tentang
Assignment yang pertama, nombor satu yang saya share ini, tuan boleh nampak, iaitu assignment pertama, survey and writing report 15%. Okey. Hari ini saya dah share tadi, apakah tanggungjawab tuan-tuan? Ini untuk group of connective. The objective of the assignment is to impose learn to global and international issues. Kita nak bicara tentang isu-isu dunia dan negara, dan tuan-tuan dan puan-puan akan diminta untuk mengikut tata cara ini. 1, 2, 3. Pertama, saya akan sediakan sebagai lecturer, saya sediakan satu questionnaire pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya WhatsApp dalam grup. Tuan-tuan dikehendaki menggunakan questionnaire itu, soal selidik itu, soal selidik itu, tanya kepada mahasiswa yang lain. Sama ada secara online ke, tanya dia dijawab ke, ataupun kita jumpa dengan dia, ataupun siapa-siapa saja, tak semestinya belajar universal yang kita kenal, anak kita sendiri ke, contohnya. Apa? Dia tanya tentang soalan tersebut, dia kena jawab, ataupun dijawab soalan-soalan yang saya berikan, mungkin cari dalam 20 ke 30 orang. Kemudian tuan-tuan nak menganalisa jawapan mereka. Analisa maknanya tengok jawapan dia dan tengok kecenderungan jawapan dia, peratus dia. Dan kemudian analisa bagi, dan kemudian akan dianalisa oleh kita. Lecturer akan bantu tuan-tuan. Dan kemudian anda dikehendaki membentangnya di dalam kelas hasil analisa anda. Dan kena write sikit report lah, tulis sikit report anda. Tak banyak dalam report 7-8 muka surat itulah. Itu 15 markah. 5 markah. Anda boleh tengok macam mana sistem pemarkahan. Baik. Yang kedua, assignment kedua ialah untuk ethical review. Saya akan memberikan satu ethical journal pada tuan-tuan, antarabangsa atau dalam negeri, yang berkaitan tentang pendidikan global. Tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki pertama, mencari penyelidikan ethical journal atau business model untuk sekolah antarabangsa dan sekolah swasta. Kena cari mana-mana swasta, atau dia tengok dia punya pergerakan dia, perjalanan dia. Kalau ada dokumen kepada dia. Yang kedua, daripada penulisan tersebut dan kajian anda terhadap sekolah-sekolah tersebut dalam antarabangsa atau dalam swasta, anda dikehendaki kritik, memberi cadangan, peluang dan harapan, cabaran dan peluang yang ada. Katakanlah anda pergi sekolah Al-Idrisi di Alam. Idrisi itu ke sekolah international English. Jadi anda kena ke sana dan anda kena lihat macam mana sekolah tu ditubuhkan, dan tengok laman web dia. Kalau ada artikel dia, baguslah. Kalau tak ada laman web dia, daripada laman web dia, sekolah tu bergerakkan dia dan sebagainya, anda dikena mengkritiklah dalam kemampuan anda, satu. Yang kedua, anda memberi cadangan yang terbaik dan memberikan peluang-peluang yang anda nampak daripada penubuhan sekolah Al-Idrisi itu, dan juga cabaran-cabaran sekolah-sekolah Al-Idrisi ini di Malaysia. Kemudian anda dikehendaki membuat hasil daripada itu, kena buat e-poster. Poster maknanya anda macam buat satu poster dapatan anda, iaitu tentang kritikan, cadangan, peluang dan cabaran sekolah-sekolah swasta dan sekolah internasional melalui sekolah yang anda pilih sendiri. Kalau tak ada pun, katakan duduk dekat Kuala Lumpur Baru, tak ada sekolah internasional macam Al-Idrisi, carilah sekolah agama swasta, tahfiz swasta pun tak apa. Tapi kita nak tahu macam mana pandangan anda dan kritikal anda terhadap sekolah tersebut. Itu adalah kritikan saja. Ada 4 benda lah, markahnya 15. Anda kena buat satu poster je yang menceritakan, menggambarkan kefahaman anda terhadap cabaran, rintangan, hambatan dan peluang berikut. Assignment yang terakhir 20 markah, total 15, 15, 20, 50 markah untuk dibawa ke final. Assignment, presentation. Ada assignment dan kena buat presentation. Presentation ini boleh kita buat secara online ataupun masa datang. Tak kisah. Anda kena buat dalam kumpulan. Dalam kumpulan terbaik 3 atau 4. Yang boleh lebih daripada 4 orang. Satu kumpulan tak boleh lebih daripada 4 orang.
Kalau satu kumpulan ada 5 orang, satu orang tu harus diserahkan pada kumpulan lain. Group of effective, maknanya di 3-4 orang. The objective of the assignment is to enhance student ability to debate on Malaysian education framework with other country. Kita dikehendaki membuat merangka ataupun melihat kerangka rancangan pendidikan Malaysia, dan kita kena buat penarafan dengan negara-negara yang lain seperti di negara di Singapura dan polisi-polisi dia, Thailand, Jepun, Korea, Taiwan, Amerika Syarikat, Norway, Finland, negara Arab, Indonesia. Itu anda kena buat provide lah, anda kena baca lah. Each group need to prepare the text and the PowerPoint. Mana kena buat pembentangan PowerPoint dan buat laporan. Buat laporan bertulis. Total 50 markah. Kemudian final exam 50 markah lagi. Walaupun markahnya 100, tapi kita ambil 50% saja. Iaitu soal peperiksaan final kita yang terbagi pada 2 bahagian. 1 markah. Bahagian A 60 markah, bahagian B 40 markah. Bahagian A ada soalan berstruktur. Soalan 1 AB, 2 AB, 3 AB. Yang seterusnya ketiga yang B ialah bahagian B ialah soalan essay. Ada 2 essay yang anda kena buat. Setiap essay 20 markah dan satu lagi essay 20 markah. Okey. Siapa yang cakap? Okey. Ini adalah assignment anda dan exam anda. Total 100 markah. Ada siapa nak tanya sebelum saya mulakan? Nanti saya tengok dalam grup ada masalah. Saya cadangkan nak tanya dia sekarang. Jangan tanya dalam grup WhatsApp apa semua. Nanti saya takut jawapan dia tak sama dengan penerangan secara lisan. Okey, sekarang kita pergi seterusnya ialah slide kita sebenarnya. Okey, subjek kita. Saya nak tanya. Ha. Untuk task 1 dengan 2 tu individu ke grouping? Individu. Grouping nombor 3 saja. Okey, Ustaz. Okey. Baik. Pensyarah utama untuk tajam ni ialah Tuan Syed Lamsah lah. Dia mengajar semua benda. Oleh kerana mood 2 dia tak mengajar, tak sanggup ajar sebab penuh. Jadi saya mengajar subjek dia. Apa yang dia ajar di fakulti sama dengan apa kita belajar, atau mungkin dimensi berbeza. Soalan dia akan buat soalan final. Tapi tanda saya tanda di tuan-tuan punya. Assignment ikut dia. Yang tadi assignment sama dengan pelajaran. Jadi ini Ustaz Tuan Haji Syed Lamsah. Moga-moga dia punya presentation dia. Tetapi biasa ada tambah-tambah sikit lah untuk memudahkan kita. Kerana saya tahu bahawa mood 2 ada cabaran tertentu. Jadi saya akan cuba mudahkan. Saya tak adalah meleweh jauh-jauh sangat. Basically yang tuan-tuan dan puan perlu faham tentang pendidikan global dan internasional. Nak faham ialah kita hanya nak tahu bagaimanakah perjalanan sekolah-sekolah swasta dan sekolah internasional di Malaysia. Bagaimanakah perjalanan pendidikan dan polisi negara di negara lain, di ASEAN atau di luar ASEAN. Apa bunyi? Boleh mute kan diri anda? Okey. Sekarang ini kita akan tengok. Okey, ini adalah okey. Pertama sekali kita nak tengok ni. Sekejap Global education or global studies is an interdisciplinary approach to learning concept and skill necessary to function in the world that is increasingly and interconnected and multicultural. Maksud di sini ialah pendidikan global ataupun pendidikan antarabangsa ataupun pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan isu-isu pendidikan global dan juga perbandingan pendidikan ini adalah interdisciplinary approach, adalah pendekatan crossover, blended
melihat disiplin yang pelbagai. Malaysia sebagai negara Islam, pendidikannya terasnya agama akhlak. Kalau orang Jepun dengan agama Shinto, sudah pastinya ada pendekatan kepada Shintoism. Kalau orang Cina ada Taoism dan juga Confucius, pendidikannya ada kaitan tersebut. Singapura sebagai negara yang negara maju, maka pendidikan-pendidikan mereka berasaskan perkara tersebut dan memahami keperluannya dalam menjayakan fungsinya terhadap dunia. Mana fungsi pendidikan apa? Melahirkan negarawan atau warga negara yang baik, yang berdisiplin, yang amanah, yang integriti oleh pendidikan, dan melahirkan penjawab-penjawab awan atau swasta yang integriti, yang memahami sebuah negara, yang memahami konsep pendidikan sebagai guru dan juga murid. Ini. Jadi kerana pendidikan ini akan berkait rapat tentang perhubungan pendidikan, perhubungan li ta'arufu tadi, multicultural, dan juga untuk saling kenal mengenal antara uh, negara. Kalau sistem pendidikan di Indonesia contohnya berkaitan tentang pendidikan yang menekankan tentang kemahiran hidup, contohnya kan salah satu daripadanya. Sebab tu orang Indonesia datang Malaysia je macam-macam dia boleh buat sebab pendidikan dia berasaskan kemahiran hidup, dia buat sendiri. Dia boleh hidup, dia boleh tanam, nak makan apa, dia tanam keliling rumah boleh makan. Dia dah tahu kadar ekonomi tu. Ini sebab dia dah dididik. Kalau di Malaysia kita bandingkan, semua sebab asyik beli, hanya budak kita nak tanam temikai tak reti, nak tanam kacang tak reti, nak tanam keledek tak reti, sebab itu risiko yang ada. Contohnya. Ini dipanggil multicultural. Jadi kita tahu, budaya orang Cina macam ni, budaya orang India macam ni, budaya orang Sikh macam ni, budaya orang Melayu, budaya orang Jawa, budaya orang Batak, budaya orang Bugis contohnya. Ini multicultural kita tahu melalui pendidikan. Proses pendidikan itu ada dua, sama ada secara formal dan tidak formal. Yang secara formal yang kita belajar hari ini, secara formal yang kita belajar di sekolah, secara formal yang kita belajar di universiti. Informal ketika kita berbeli belah di supermarket. Informal interaksi dengan non-Malay. Informal ketika kita sedang memandu. Informal kita pergi kerja kahwin dan sebagainya, kita bertemu dengan agama dan bangsa lain. Itu informal. Yang formal di universiti, tetapi itulah dipanggil sebagai proses pendidikan. Kerana apa yang kita dapat di universiti tak sama dengan realiti kehidupan yang sebenarnya. Baik. Ini multicultural. Saya tak boleh ni, saya kena buat style macam ni. Semua nampak. Kalau kita tengok sekarang ini, apakah yang sedang berlaku di Gaza? Nampak gayanya sedang berperang semula. Dan mula berperang. Kenapa berlakunya peperangan? Adakah tak ada berlaku pendidikan di situ? Adakah proses pendidikan itu? Bukankah pendidikan itu akan memandaikan orang? Bukankah pendidikan itu akan menyebabkan orang bertamadun? Bukankah pendidikan itu menyebabkan orang berkasih sayang? Bukankah pendidikan itu menyebabkan orang hormat menghormati? Kerana ada ilmu itu, maka meningkat darjat kefahaman seseorang. Kenapa jadi perang di Ukraine? Kerana ada ISIS, ada ekstremisme dalam pelbagai agama pun ada. Dia orang pergi sekolah. Kenapa ada syarah universiti terlibat dalam teroris, pengebom berani mati? Kerana ada profesor-profesor. Dia ada ilmu. Kenapa? Pendidikan apa? Dia tu ada pendidikan formal dan tidak formal. Yang kita belajar ini tunjuk formal untuk jadi cikgu. Bila tuan-tuan dari cikgu, mungkin tuan-tuan ada kemahiran tambahan iaitu membuat jadual sekolah. Yang itu tak ada dalam kelas. Tapi itu melalui proses pembelajaran. Tuan-tuan jadi pakar dalam susun jadual supaya tak bertembung. Itu informal. Informal. Kita dapat ilmu. Informal. Okay. Jadi di Gaza ini contohnya ialah kerana bukan sistem pendidikan. Dia ada doktrin lain yang mendidik mereka. Sebab ada pendidikan yang atas kertas, ada pendidikan yang mendidik jiwa. Dan apakah yang sedang berlaku? Apabila Zionis mempelopori orang-orang Yahudi, apabila Zionis menguasai orang-orang Yahudi, Yahudi ini adalah agama Samawi. Orang Yahudi, orang Israel ni ada yang baik. Tapi masalahnya ialah apabila dikuasai oleh fahaman Zionis. Fahaman Zionis ekstremis dalam Yahudi.
yang meyakini bahawa mereka sahaja orang yang baik dan yang lain tidak baik, yang lain haiwan dan nyamuk. Lepas tu kalau dia bom orang Palestin ni, dia rasa macam dia pergi spray nyamuk, spray lalat. Sebab dia tak ada rasa sebagai manusia, kerana dia rasa dia saja manusia dan orang lain tu bukan manusia. Ini dipanggil ignorant ataupun egoism di kalangan Melayu. Sebenarnya mereka pandai tetapi tidak terdidik. Jadi itu pandai tapi tidak. Jadi kita nak memandaikan orang atau nak mentarbiah orang. Pendidikan ini haruslah memandaikan orang dan mentarbiah orang. Kalau cakap memandaikan orang, dia akan jadi mana mandai. Kalau mentarbiah orang, dia mesti kasih sayang dan emosi tidak terganggu. Jadi akhirnya apa berlaku di Gaza ni kerana pendidikan informal yang diajar itu lebih berbentuk fahaman-fahaman Zionism. Itulah perang. Jadi pentingnya tu. Tak. Salam tak, sorry kacau. Ha. Boleh tanya Ustaz jelas sikit. Boleh. Okey. Saya cuma nak tanya untuk pemahaman tajuk pendidikan global dan antarabangsa ini lebih terjurus kepada pendidikan luar negara, lebih terjurus pada pendidikan luar negara ke? Itu maksud tajuk untuk tajuk subjek ni ke Ustaz? Sebab kami masih lagi macam tercari-cari dan memahami apa yang Ustaz nak sampaikan, mungkin sebab bahasa Inggeris, sebab tadi dah study dah tapi kami BI tak mahir. Jadi kalau dari segi tajuk tu yang kami faham adalah pendidikan yang kita ambil tahu pendidikan di luar negara, bagaimana pendidikan di luar negara dengan di Malaysia. Betul ke Ustaz? Itu Ataupun salah sepatutnya lain? satu daripada prosesnya untuk memahami pendidikan global. Apa yang Puan cakap itu adalah sebahagian daripada proses memahami pendidikan global. Kita adalah the brotherhood of the humanity. Kita adalah saudara sedunia, saudara manusiawi. Cina, India, Hindu, Buddha, apa semua adalah saudara manusiawi kita. Jadi pendidikan yang ada di dunia ini harus memanusiakan orang. Baru tak berperang. Jadi kita nak melihat bagaimanakah negara-negara luar negara itu melaksanakan polisi negara dia dan polisi pendidikan dia. Dan kita nak bandingkan dengan kita pula. Dalam konteks misi kita, nak negara ni aman. Negara ni maju. Nanti ada isu apa penghutanan, isu air, isu makanan, isu penyakit dan sebagainya. Itu maksudnya. Apa yang Puan Lidi cakap tadi betul lah. Cuma dia sebahagian daripada proses bagi memahami pendidikan global. Sebab antaranya ialah membandingkan pendidikan Malaysia dengan negara lain. Boleh Puan? Boleh. Begitu. Ini kita bawa mukadimah ni. Okey. Pendidikan ini juga akan membincangkan isu-isu tidak terlepas daripada isu-isu di dunia ini. Ini pendidikan. Kalau itu kita tidak tahu, susah. Pertama ialah overpopulation. Kepadatan penduduk ataupun negara terlebih manusia dalam dunia. Terlebih manusia. Bila terlebih manusia, dia ada sistem pendidikannya berbeza. Seperti di India, di China, di Indonesia, tu penduduk tu ramai sangat. Adakah semua rakyat dia boleh mendidik? Sebab itu Paulo Freire, seorang sarjana dari Brazil, membuat satu buku yang ditulis berkaitan tentang the pedagogy of the oppressed. Pedagogy oppressed ialah bagaimana mendidik orang-orang yang susah, bagaimana mendidik orang-orang miskin, bagaimana mendidik orang-orang yang terinyayu dan tertindas dalam sistem yang ada. Proses itu. Jadi kita nak tahu pattern-pattern itu. Yang kedua soil, iaitu tentang pencemaran tanah dan pencemaran alam. Kemudian kita bercerita tentang loss of biodiversity, maknanya fauna dan fauna yang makin lama makin pupus. Kehijauan, burung-burung yang berkicau, ini tentang alam sekitar. Kemudian pollution, pencemaran bunyi, pencemaran angin, pencemaran asap, pencemaran cahaya. Deforestation, ini tentang pengenyah hutanan ataupun memusnahkan hutan.
untuk dijadikan penempatan, sedangkan hutan ni perlu di dunia ini. Sebab hutan ni dia mengeluarkan oksigen. Kalau tak ada hutan kita panas, dan dunia ini oksigen ni dibekalkan di Amazon. Lebih daripada 20% oksigen yang ada di bumi ini berbekal dari hutan Amazon. Dan setiap hari hutan Amazon ini ditebang, dibotakkan, digondolkan. Setiap hari lebih kurang besar dia 40 padang bola sepak. 40 padang setiap hari tanpa ditanam semula. Dan kita macam ni makin banyak perumahan-perumahan. Itu maksudnya proses memotong atau memusnahkan hutan. Dan loss of clean drink water. Sekarang ini di dunia ini air yang boleh diminum hanya 3% saja. Air bersih yang boleh diminum hanya 3%. Memang air 70% kat dunia ini. Tapi air longkang, air laut, air becak, ada yang tak boleh diminum. Yang boleh minum hanya 3% saja. Dan manusia semakin lama semakin haus. Inilah latar belakang yang perlu ada dalam sistem pendidikan. Nanti bila tuan-tuan nak kritik sistem pendidikan yang ada. Di Malaysia ni ada tak elemen? Di Singapura ada tak? Di Indonesia ada tak? Di Australia ada tak? Di Jepun ada tak? Kalau kata, apa nama, Indonesia tak ada. Sebab patut pun Indonesia suka bakar-bakar lepas jeru apa gitu. Sebab tak ada proses pendidikan kepada rakyat dia tentang mencintai alam atau pollution. Ada tak? Maksudnya Ustaz, pendidikan kesedaran di atas pencemaran. Macam tu ya Ustaz? Ya, betul. Sebab ini cerita, ini subjek umum. Subjek umum ni. Sebab nanti bila kita mengajar, walaupun kita ajar syariah, kita ajar tajwid akhirnya nanti, atau kita ajar bahasa Arab kat kelas, kita ajar akidah, elemen ilmiah harus dimasukkan. Sebab ini adalah menjalankan misi kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kerja khalifah ialah memakmurkan alam. Masuk. Bila kita memahamkan tentang memakmurkan alam, baru budak-budak ni buang sampah dan tong sampah. Walaupun dia kat sekolah kita, tapi dia adalah menyumbang kepada dunia, kesihatan dunia dan keselamatan dunia. Sebab dia ada elemen tu, jadi kita tak tebang pokok satu masa di sini. Kita tak banjir, kita buang sampah dalam tong sampah, kita memusnahkan sampah mengikut tata cara. Oleh kerana rakyat dia terdidik, Malaysia menjadi negara yang mengurangkan karbon yang ada, dan negeri-negeri yang ikut kita, dunia ni aman. Tapi kalau Malaysia je buat, Singapura tak buat, Brunei tak buat, Thailand tak buat, Indonesia tak buat, dunia ni tak aman juga. Itu jadi global issues. Okey. Baik, seterusnya ni. Ini di antara perkara-perkara yang perlu kita lihat. Sebab nanti kan tuan-tuan ada assignment nak kritik sekolah-sekolah swasta yang ada. Berdasarkan kemampuan kita. Ada tak pendidikan tu berlaku? So ini di antara perkara-perkara yang ada bagi menceritakan, bagi memahamkan tentang global risk ataupun ancaman-ancaman di global ini. Pertama ialah ancaman ekonomi ataupun cabaran-cabaran dalam ekonomi. Selepas pandemik, kita diuji dengan macam-macam. Jatuh. Selepas ini economy risk, geopolitical risk, maknanya tentang dulu ada cerita teori domino. Bila Arab Spring, negara-negara Arab ni tombang satu, diganti oleh pemimpin-pemimpin baru yang muda, yang tak suka dengan sistem orang lama. Kemudian merebak ke negeri-negeri lain, masuk di Asia Tenggara termasuk Malaysia. Ini geopolitical. Ada tak kesan yang berlaku di Ukraine, yang berlaku di Gaza terhadap apa yang politikal ada di Malaysia? Ini soal pendidikan. Kemudian environmental risk, ancaman-ancaman alam sekitar. Kemudian dan risiko-risiko yang ada. Contohnya tentang air tadi, tentang hutan, dan tentang tanah, tentang kehidupan. Kemudian technological risk, teknologi tinggi, dunia digital, risiko-risiko yang berlaku.
dengan adanya teknologi ini, orang dah tak, pandemik sekarang orang dah, kita pastinya dengan teknologi yang tinggi ini, kita dalam masa 10 ke 15 tahun akan datang, kita akan bertemu dengan satu universiti yang tidak ada bangunan. Semua belajar online. Tapi dapat ijazah. Kalau kita tengok di Google ada Udemy. Udemy adalah satu universiti. Kita boleh dapat sijil. Dan sijil kita ada iktiraf oleh MQA. Belajar secara online saja. Internasional. Dan dia dapat iktirafan. Tandanya betul-betul. Kita orang sekarang dah tak pergi shopping. Semua dekat rumah. 2 hari barang sampai. 2 hari dan kalau dekat China, 4 jam barang sampai. 4 jam barang sampai. Maknanya bangunan-bangunan gedung-gedung dah tak laku dah. Jadi teknologi ini memberi ancaman kepada retailer-retailer ataupun pekedai-pekedai kecil, orang-orang di pasar yang tak gunakan teknologi contohnya. Teknologi ini juga menyebabkan manusia kehilangan pekerjaan. Sekarang ni kalau di tol dah semua guna digital, orang dah tak kerja. Pakai robot dia semua. Dan yang seterusnya adalah societal risk, cabaran dalam kemasyarakatan. Dengan dasar langit terbuka, semua orang boleh tengok apa-apa saja di dalam TikTok, di dalam Facebook, di dalam YouTube. Budak-budak muda pemikirannya dah advance daripada yang tua, sebab orang tua tak apa-apa tengok internet. Dan akhirnya dia boleh melawan orang tua, dia boleh kritik orang tua tanpa jaga adab. Di society, masyarakat, dia boleh kritik pada maklumat sampai dalam masa beberapa saat. Orang dah tahu. Kemudian pula risikonya orang tidak suka tabayun, tidak suka membuat soal selidik dulu. Lepas percaya terus buat tindakan. Sedangkan salah. Jadi ini yang isu-isu dunia yang ada. Isu-isu dunia yang ada. Dan kita kena bersedia juga dengan keadaan di masa akan datang. Apakah sistem pendidikan yang ada pada ini sesuai dengan untuk anak-anak di masa akan datang? Apakah sistem pendidikan yang boleh memberikan mereka pekerjaan di masa akan datang? Banyak fakulti-fakulti sudah mula tutup di universiti awam yang sudah tidak ada pelajar. Kalau ada pelajar pun dah tak ada masa depan. Engineering apa semua ada yang dah tutup. Sebab apa? Negara kita bukan pengeluar kenderaan. Kita pasang kenderaan dekat sini je. Kita tak perlukan engineer. Kita hanya perlukan technician saja. Jadi sepatutnya kita menyediakan banyak technician. Diploma dia tak sampai degree. Keperluan. Apa keperluan di masa akan datang? Orang sekarang guna ekonomi atau orang guna online, wang cryptocurrency dan sebagainya. Orang dah tak pegang lagi emas yang terketul, tak pegang duit sini, semua guna wave, semua guna kad. Dan dia ada proses pendidikan. Okay, next. Ada siapa nak tanya? Ada siapa nak tanya? Tak ada Tak ada Ustaz. Tak ada. Ada Ustaz. Okay, tak Oh, apa, ada. nanti sharekan balik. Baik. Ini yang saya detailkan tadi. Saya dah cakap tadi tentang teknologi, society, environment, ekonomi, finance, politik. Skema-skema yang ada bila kita dah dunia semua digital, orang boleh rompak. Dulu rompak bank, orang kena rompak bank pakai topeng apa semua, rompak bank buat lari. Sekarang ni orang boleh buat lari dengan klik, kita hilang. Klik, kita hilang. Ini perubahan yang ada. Kita mesti latih anak-anak kita di masa akan datang dengan dunia digital. Dan mungkin beberapa pekerjaan dah tak akan wujud lagi di dunia ini. Yang berbentuk fizikal. Bila online kata guru dah tak ada dah. Pensyarah dah tak ada dah. Polis dah tak ada dah. Semua guna drone kerja orang. Orang tol dah tak ada dah. Tukang sapu dah tak ada. Orang dah buat robot untuk jadi maid sekarang ni. Jadi maid kat rumah. Jadi dah tak perlu maid. Kalau ada maid pun nanti dikacau suami kita, susah. Lebih pakai patung ataupun pakai robot. Orang lebih selamat dan lebih berdisiplin sebab dia tak ada perasaan, dia follow dia, kita cakap. Jadi manusia sudah hilang attach. Jadi perkara-perkara ni kita harus pergi ke depan. Pendidikan kita hari ini menyediakan anak-anak ni untuk mereka hidup di zaman mereka. Jangan kita didik anak-anak ini untuk mereka hidup di zaman kita. Tak boleh. Saya cakap dengan anak murid saya jangan tiru ustaz. Zaman ustaz tak ada YouTube. Zaman ustaz tak ada Facebook. Zaman ustaz tak ada TikTok. Jadi cabaran anda pasti berbeza dengan cabaran saya. Cabaran saya berbeza. Jadi saya nak cakap lebih-lebih pun hujan anda lebih besar. Zaman saya tak ada game. Saya tak tergila-gila game. Budak sekarang ni sanggup tak sembayang game. Sambut tak makan.
nak main game, beli top up, dia tak makan tak apa. Seperti Korea hampir setiap hari seorang mati kerana main game sebab tak makan. Kelaparan mati. Kehausan, dehidrasi contoh. Sebab kegilaan main game. Jadi ini dunia-dunia akan datang dan budak main game boleh dapat duit sekarang. Ada saya anak murid saya tak nak, apa? Saya tak nak ambil SPM apa semua lepas Smart Hafiz ni. Kerana pun nak jadi gamers. Sebab dapat juta-juta. Cakap dia dapat tu seorang aja yang tanding ramai kan. Jadi semua nak jadi gamer. Semua nak jadi influencer. Semua nak jadi streamer. Dan memang benda tu boleh dapat duit. Jadi ini dunia-dunia akan datang. Jadi yang paling penting sekarang ialah ilmu agama tu yang akan memandu mereka. Kehidupan ni jangan takut sangat. Pandailah dia orang buat duit masa zaman mereka. Baik. Kita cerita tentang ekonomi risk. Tadi kita cerita tentang ekonomi risk. Ekonomi risk. Ini pun ikan tentang ekonomi. Jadi, apakah cabaran-cabaran ekonomi untuk ataupun ancaman ataupun benda-benda yang boleh merosakkan ekonomi di sebuah negara? Pertama ialah tentang harga barang yang tidak stabil. Food price volatility. Maknanya turun naik. Harga barang ni dia yang turun hanya air mata saja dan air hujan. Yang lain naik. Ini biasa. Jadi kita ada dua keadaan. Kita nak mendidik anak-anak kita ini fight, lawan. Harga kena rendah. Dan akhirnya dunia atau negara tersebut terpaksa menanggung subsidi. Dan akhirnya kita menjadi orang yang hidup dengan subsidi. Ini bahaya. Sepatutnya kita mengajar anak-anak kita, pendidikan kita mengajar mereka supaya mandiri. Dia boleh mencipta pekerjaan dan pendapatan. Jadi harga barang mungkin akan naik. Tapi kalau dia boleh mencipta pekerjaan pendapatan di sini dengan part time tu online mengajar, kemudian dapat side income, maka dia boleh afford harga naik. Contohnya. Dia begitu gaduh harga naik. Kalau katakanlah kerajaan pun takut dengan rakyat, kerajaan pun buat subsidi. Subsidi mana? Subsidi itu daripada cukai gitu. Dia nak naikkan cukai pula. Sebab ni tanggung. Kadang-kadang kita sebagai rakyat ni kadang-kadang kita ini cuba kita jadi menteri, kita tahulah naik rendah. Macam saya dululah. Sebelum buka pusat tahfiz di UNICEF. Dalam kepala saya, tahfiz ni insyaAllah senang, simple lah ni. Budak-budak baik ni, dah 30 juzuk ni. Ini semua okey ni. Daripada pening lah. Sekali tahun pertama, saya pening terus. Ini ke belajar tahfiz? Baru saya tahu, realiti mengurus sisi tahfiz. So ni kita senang. Tapi budak mak bapak bayuran. Kemudian budak-budak baik semua hafal Quran. Ternyata dia hanyalah drama sahaja. Realitinya tidak begitu. Baru kita tahu langit rendah. Kita marah Ustaz Hafiz yang kadang-kadang watan budak, marah apa semua, botakkan kepala budak apa. Akhirnya kita pun buat benda sama sebab nak disiplin budak, botakkan kepala. Jadi akhirnya baru kita nak tahu. Jadi kita sebagai rakyat kadang-kadang berakyat, kita tak tahu apa cabaran sebenarnya dalam sebenarnya. Kalau yang kita tahu pun kadang-kadang kita tengok YouTube lah, kita tengok TikTok lah. Jangan di sandaran tu. Mesti ada cabaran mereka sendiri. Jangan selain tuding menuding, dia ada kerja dia yang dia nak buat. Kita sepatutnya sebagai guru pendidik kita, didik anak murid kita, sistem pendidikan kita kena tambah dalam menjadi orang yang berbijak bagaimana kita boleh generate income. Kita kena melahirkan orang-orang yang mencipta pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Jadi businessman, kita hire 10 orang. Jadi businessman, kita selamatkan 10 orang yang miskin. Jadi businessman, kita selamatkan 10 orang yang kelaparan sebab dia kerja dengan kita. Kalau kita ada pemikiran, kita nak kerja je, kita tak sempat nak mikir orang lain. Jadi pemikiran itu masuk dalam murid kita. Supaya akhirnya kita akan menguasai dan kita tak bergantung dengan kerjaan. Sebab saya bergantung dengan kerjaan, subsidi itu yang jadi semua macam-macam. Kita kena bergerak ke arah itu, bergaya untuk jadi negara maju. Sebab tu negara-negara maju dia tak kisah. Di Korea, di Jepun. Korea tu 9 kali tukar PM dalam masa 7 tahun. Maju je negara dia.
Sebab rakyat dia tak kisah pun orang politik ni. Sebab rakyat dia tahu macam nak urus. Jadi itu. Dan orang politik takut dengan rakyat. Sebab rakyat dia tak kisah nak tukar apa yang berlaku. Jadi itu contohlah. Kita nak melahirkan, uh, kita tak nak melahirkan rakyat yang kurang ajar dengan atau biadab, tak jaga adab dengan kerajaan, tapi kita nak orang yang bijak bahawa kita kena lebih advance. Jadi kita jangan bergantung dengan kerajaan kerana kita ada kekuatan. Itu contohnya. Jauh pula begini. Tentang harga barang yang tak tentu, tentang harga minyak yang tak tentu, tentang kejatuhan nilai US, bisnes-bisnes US yang memberi kesan kepada kita sebab kita mempunyai dagangan perniagaan dengan US yang ada banyak. Akhirnya dia mengganggu bisnes kita bila RM jatuh. Kemudian macam mana China mula menguasai ekonomi. China dan India mula menguasai ekonomi. India dah pergi ke bulan dah. Jadi kita tahu, bila kita nampak China dan India ini akan menjadi kuasa besar ekonomi di masa akan datang, maka apa kita latih? Kena belajar bahasa Tamil dan bahasa Mandarin daripada bahasa Inggeris. Sebab ada satu peringkat nanti kita dah tinggalkan Amerika Syarikat ni. Sebab Amerika Syarikat dia dah tak kukuh dah. Dia tak disandarkan ekonomi. Fiscal krisis, maknanya kita punya kedudukan keuangan kita. Asset price collapse, maknanya harga-harga barang, aset-aset, harga rumah, harga tanah, harga itu ada yang jatuh, ada yang turun dan sebagainya. Kemudian berlakunya perubahan dalam globalization, dalam pembangunan, dalam pemerkasaannya, dan ini semua adalah benda-benda yang menjadi risiko pada ekonomi. Jadi budak-budak kita, anak nombor kita, walaupun dia belajar sekolah rendah, walaupun dia belajar sekolah menengah, pengajian Islam atau pengajian Islam, kita kena dedahkan dia real economy. Itu dipanggil ekonomi manusiawi. Kita suka, kita adalah harimau Asia, singa Asia nak jadi ekonomi. Kenapa diletakkan nama haiwan? Harimau dan dia pun ganas dan ganas. Jadi maknanya tidak ada nilai kemanusiaan dalam ekonomi. Ini yang miskin bertambah miskin, yang kaya bertambah kaya. Sebab tu kita kena memanusiakan. Dipanggil ekonomi manusiawi. Menjaga dalam kita menjadi usahawan, kita kena fikir tentang orang susah, kena fikir nak bayar zakat, kena fikir nak bayar income tax, kena fikir tentang bisnes kita itu atau aktiviti kita itu memberi impak pada orang sebelah atau membantu orang yang susah. Contohlah, ini ekonomi. Maksud di sini, nanti bila kita baca, makanya polisi di India, polisi di China, polisi di Jepun, polisi di Amerika Syarikat yang menyebabkan pendidikan dia, tengok ada tak berkaitan dengan, ada tak subjek-subjek, ada tak ekonomi contohnya. Macam kita sekarang entrepreneurship, kita nak masuk, walaupun belajar sejarah tak ada elemen-elemen entrepreneurship. Walaupun belajar pendidikan Islam tapi ada elemen-elemen entrepreneurship, maknanya melahirkan orang yang berfikiran usahawan. Contohnya, usahawan maknanya dia kuat, dia ada idea. Ini contoh. Dan ini geopolitik, ancaman-ancaman geopolitik yang saya nyatakan tadi. Tentang keganasan antarabangsa. Kemudian cerita tentang peperangan nuklear ataupun penguraian nuklear. Iran sebagai pasak kepada keganasan. North Korea, Korea Utara, pasak keganasan. Di Afghanistan yang dikuasai oleh orang Taliban. Kemudian berlakunya pemerdagangan manusia, berlakunya korupsi, penyelewengan, isu-isu Israel Palestin, isu-isu minyak di Iraq, dan good governance, global governance gap. Good governance ni pengurusan dan pentadbiran dan tata kelola, perbezaan pengurusan tata kelola antar negara. Kita kalau nak pergi Singapura, susah. Jangan main lah Singapura kalau kita buang sampah ke, kalau kita naik kereta kita sendiri, kita nampak sampah jadi kamera dia, keluar dia kena saman $60 nak keluar balik Johor. Dia dah tahu, dia dah baca kita punya ni. Dia governance dan dia kena online supaya dia tak bayar pada pegawai dia, tak ada rasuah.
Dan ini dan alhamdulillah negara Malaysia tengok apa-apa bayaran mesti online. Sebab dia tak nak orang di kaunter terima duit. Dulu kalau kita pergi Indonesia, kalau balik Malaysia ni asyik kena pau dengan immigration dia. Dia jatuhkan kita punya kad apa kalau dia minta 100,000, 300,000 kalau dia tengok pakaian kita cantik sikit. Sebab kita bergantung dengan kad dan juga ni. Tapi bila dah digital kita tap jari je masuk ke negara dia, masuk jadi tak boleh tipu dah sebab jari. Jadi dia mengurangkan ruang-ruang orang-orang berlakunya pemerasan dan juga berlakunya rasuah ketika di immigration Indonesia. Dulu kawan-kawan saya kalau pergi, saya kena je. Rombongan di Malaysia ni ada dia yang terkena seorang dua orang. Dia nak pau lah. Tapi bila sekarang ni dah digital, negara dia setuju nak digitalize kan, jadi dah tak ada ruang untuk menipu sebab cap jari je takkan nak tipu cap jari. Takkan keluar. Jalan tu masuk. Tak perlu lagi chop-chop. Sebab kita dah guna digital. Dengan antarabangsa. Jadi ini contoh. Ini geopolitik. Akhirnya membantu. Bila mudah ada tak ada rasa orang saya meyakin baru businessman dari Malaysia boleh pergi Indonesia pergi ke Malaysia, tak rasa akan dipau oleh orang tengah. Contohlah, ini geopolitik. Kerana ada kekuatan politik. Kalau politik kita lemah, kita akan dipermainkan oleh jiran-jiran kita. Politik kita kuat, contohnya. Kalau bergaduh sama sendiri, kita akan dipermainkan lah. Sebab Malaysia dah lalui zaman bergaduh ni. Stop. Kena gaduh-gaduh kita. Contohnya. Di Kumbul. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita nak lihat sesuatu ni. Jadi kita nak ajar anak-anak murid kita nanti ialah memahami apakah berlaku. Ambil iktibar daripada Korea, ambil iktibar daripada Korea Utara, ambil iktibar daripada Indonesia, ambil iktibar daripada China, ambil iktibar daripada India, ambil iktibar dari negara sendiri. Jadi ambil iktibar yang kita nak ialah kehidupan yang aman damai. Kita kena above political party. Jangan taksub dengan orang parti, mana above kita, kedudukan kita lebih daripada ni. Sebab kita melihat yang lebih besar. Itulah dia. Kemudian environment risk. Extreme weather, weather. Nanti ada tajuk-tajuk ni yang akan dibincangkan. Maknanya tentang ketidaktentuan climate. Dan hujan, banjir lah, ribut, tanah runtuh. Ini semua yang kita tengok. Yang menyebabkan akhirnya berlakunya gempa bumi, kemudian berlakunya banjir kilat, kemudian silikon, maknanya berlakunya perubahan cuaca, kadang-kadang banjir kilat, kadang-kadang tanah runtuh, banjir, terputus bekalan dan sebagainya, hujan yang acid yang menyebabkan tumbuhan-tumbuhan tak boleh hidup. Jadi ini, dan juga pencemaran bunyi, tang tung, pencemaran air, pencemaran udara. Maka kita tahu supaya anak murid kita bertanggungjawab. Bila jadi usahawan-usahawan orang hebat nanti dia tanggungjawab. Dia tidak memusnahkan dan membuat pencemaran pada alam. Kerana dia orang yang bertanggungjawab. Kita nak begitu. Dan bukan, maknanya bila dia global, kalau orang luar negara belajar di Malaysia, benda tu manfaat untuk negara juga. Kemudian teknologi. Critical information, infrastructure and breakdown, maknanya tentang teknologi ni. Bila kita bergantung dengan teknologi, ada berlaku apa-apa, kita ada masalah. Tak ada current habis. Bila tak ada current, internet pun tak ada. Tak ada line sebab pencawang tak ada, dah semua pening. Sekarang ni bila kita tengok dalam bateri tinggal lagi 5%, kita mula dah anxiety. Alamak, bateri dia dalam handset 5%. Cari. Cocok. Tak boleh masuk pula. Wire tak. Kita jadi stres. Ini. Kerana teknologi orang jadi anxiety. Ini ramai ni. Critical. Dan akhirnya banyak perkara-perkara yang salah, penipuan, scammer, data-data yang dicuri. Macam itu ada orang tak boleh masuk 2 4 juta kan dalam bank kelang kabut. Salah teknik. Jadi ini semua, dan kita tengok kerana penipuan melalui saham-saham internet ni, yang cryptocurrency lah apa yang tak wujud ni, ya Allah, macam-macam orang
1000, 2000, 3000, dah berbilion jumlah orang kena tipu. Dan esok ada orang buat lagi, dia akan buat lagi. Tak tahulah. Jadi prinsipnya kalau kita nak tahu ni tuan-tuan, kalau nak melaburkan dan sebagainya, kalau istilahnya kena keluar duit, masuk dalam akaun dia, bohong lah. Tapi kalau kita buat akaun ASB contohnya, kita masukkan duit kita dalam akaun kita di ASB, tak apa. Ini masuk dalam akaun dia atau tak, yang bukan kita punya, di luar kawalan kita. Confirm tu bohong, tak payahlah. Kalau pun kita dapat itu, 6 bulan pertama je lepas tu jangan ramai, lepas tu jangan angkut lah. Jadi itu contoh teknologi. Ini society. Cabaran-cabaran society pula. Pandemik. Kita tengok itu cabaran pandemik. Masya Allah. 2 tahun. Mencabar betul. Mencabar. Tak ada kerja. Apa ramai yang meninggal. Saya ada seorang kawan saya doktor tu menangis-nangis dia. Nangis-nangis dia. Aku dia tanya saya, Ustaz, saya ni di hospital saya hanya ada 20 ventilation kalau nak tidurkan orang tu. Yang pernafasan tu ada 20 saja. Satu ni. Jadi masa pandemik tengah teruk tu datang 30, 40. Di mana kita dapat selamat 20 lagi 20 tu memang kita doa Allah Ta'ala je lah. Lepas sejam meninggal. Lepas sejam sebab kita tak boleh. Kemudian kata ada satu peristiwa tu. Saya dah ni tak lalu ada seorang perempuan mengandung. Saya dah masukkan seorang ni pukul 8 pagi. Sebab dia 5 hari kan. Duduk tu. Pukul 8 malam ada seorang perempuan mengandung pun perlukan ventilation. Saya menangis. Saya menangis. Saya cabut satu. Dari salah seorang tu. Dalam banyak-banyak tu. Saya cabut sebab saya, ini ada 2 nyawa. Saya cabut sebab saya tahu. Dengan hukum akal saya cabut daripada hidung dia. Dia akan mati Ustaz. Dan saya terpaksa cabut. Saya cabut dia bagi kat ibu tu. Dan lelaki itu akhirnya dalam masa 3 jam meninggal. Menangis sampai sekarang tak tidur malam. Lepas tu begitu dahsyatnya pandemik pada masa tu kami begitu stres dan begitu di hospital. Sebab tu kalau ada orang kritik dia kata pandemik ni mainan dah. Kata orang yang mengamuk tu. Itu kata dia memang pada depan mata kita. Mati. Dia kata, dia cakap dengan dia la darar wala dirar. Mana dalam kita ada 2 cabaran, kena pilih risiko walaupun hayat kan. Jadi dia selamatkan ibu dan anak mengandung tu. Ada 2 utama daripada seorang tu. Walau kalau keluarga tu tahu, yalah, dia cabut kan. Tak boleh buat apa. Sebab tak ada pilihan. Contoh. Dan berlaku di semua dunia, seluruh negara. Jadi ini di antara perkara yang. Dan ini pandemik berlakunya berlakunya penyakit ataupun wabak yang kronik, berlakunya infection, kesan-kesan daripada ni contohnya itu tsunami di Aceh tu kan. Di tsunami di Aceh itu menyebabkan semua Allah Ta'ala takdirkan dia teruk walaupun beratus ribu orang meninggal, tetapi sebab dia termakan belerang, akhirnya tak bau dan tak merebaknya, kita tengok Aceh lah, tak merebaknya penyakit-penyakit berjangkit. Migration, ramai orang berpindah, orang dari Myanmar lari ke Malaysia, lari ke Indonesia, lari ke New Zealand, ke Australia. Orang-orang berlari semua lagi, peperangan. Jadi ini akan memberi kesan kepada society. So, kita kena ajak anak-anak murid kita supaya dia memahami tentang we are the brotherhood in humanity. Kita ada saudara dalam manusiawi. Jadi apa pun cabaran dalam ini akan membantu kita. Namun kita kena akui dengan berlakunya immigration, maknanya yang berlakunya perpindahan, berlakunya orang yang datang pelarian keadaan ini, dia mengganggu sistem kehidupan masyarakat juga. Padahal dia tak belajar pun, dia merompak, dia dadah dan sebagainya. Sebab dia tak ada pekerjaan, tak ada sekolah. Betul. Itu dalam risk. Okey, kemudian ini kita ambil gambar-gambar tu. Mana di masa akan datang. Adakah di masa akan datang benda ni bertambah baik? Atau bertambah teruk? Kita tanya kepada kita, adakah dia bertambah baik atau bertambah teruk? Ada soalan tanya. Kalau berapa kita maksimum sampai
4 je maksimum. Kelas kita maksimum sampai pukul 4 saja. Yang lain saya akan buat. Kita lagi maksimum 30 minit lagi lah. Okey. Kalau ada nak tanya boleh type atau boleh tanya terus. Ini saya dah bagi bahan-bahannya pada tuan-tuan semua. Problemnya, tapi banyak bahasa Inggeris ni memang nota dia bahasa Inggeris. Kalau kita ada pelajar-pelajar antarabangsa, kalau tuan-tuan rasa pening, shortcut case ni pergi dekat Google Translator bahasa Melayu yang bahasa Inggeris yang dia transfer ke bahasa Melayu. Macam ni. Pergi dekat Google, tulis Google Translator. Klik, nanti dia keluar dengan satu sistem. Kad ni pastekan dekat yang bahasa Melayu, dia tukar bahasa Inggeris, dia tukar bahasa Melayu. Ini kalau ini belajar sel kampung lah maknanya kan, kita tak faham tak. Macam ni, gitu. Kita kena up sikit lah. Cambaran-cambaran tentang pembunuhan perkauman, macam ethnic cleansing di Gaza. Sebenarnya orang Israel ni, dia nak tanah tu, dia saja bom, nanti negara-negara lain kesian bawa keluar. Sebab tu kalau kita bawa keluar semua, seronok dia, nanti dapatlah tanah tu. Jadi yang mana sihat dia tak keluar, berarti kan dia bom lah. Sebab apa? Sebab fahaman orang Zionis macam tu. Zionis ni anggap kita bukan haiwan je. Dia bukan anggap kita manusia. Islamofobia, fasisme, fascism, yang rasis. Sebab ini bukan perkara cabaran-cabaran pendidikan. Pendidikan bersepadu, pendidikan sekular. Jadi kita nak melahirkan pelajar-pelajar yang menghormati bangsa lain, agama lain, ta'ayush, ta'ayush, hidup damai bersama. Jadi sekarang kita berada dalam post normal. Post normal ni artinya normal yang lama dulu harus dibuang sebab kita nak capai kehidupan yang bahagia, indah, damai. Kita kena berkawan dengan semua orang. Kena berkawan dengan semua orang. Dia tak boleh memisah-misah. Mana kalau kita jiran kita non-Muslim, kita kena hormat dia. Orang Muslim kena hormat kepada kita juga. Jadi kita tak tahu, mungkin dia sebelah rumah kita seorang perompak, seorang perasuah, kita tak tahu. Jadi yang kita tak boleh, tak perlulah kita sedikit-sedikit. Selagi kita mengajak keamanan kat mana, silakan. Jangan sampai yang tu hak ada kerja polis. Contohnya lah, ini kadang-kadang kita apa dah cop orang. Cop, ini bukan kawan kita ni, ini bukan grup kita. Jadi akhirnya kita akan berpecah belah. Berpecah belah ni yang akan merosakkan kita. Apa yang dilakukan, saya tambah sikit lagi, apa yang dilakukan oleh Richard Nixon di dalam bukunya Since the Moment. Richard Nixon ni adalah Presiden Amerika Syarikat tahun 73. Tahun 73 ni adalah setahun yang mana dalam banyak-banyak peperangan antara Israel dengan orang Arab yang 22 negara, semua Israel menang. Tapi pada 73, sekali jadi Israel kalah, itu dia lawan seorang-seorang lawan Mesir. Kalau dulu lawan semua negara Arab kalah. Mesir ni penduduk Israel ni penduduk dia dalam 6 juta orang. Penduduk Arab ni 1.8 bilion orang. Kena ludah je, kalah juga. Jadi dalam buku Since the Moment yang ditulis oleh Richard Nixon yang menegur lepas tu macam mana nak kontrol orang Islam lepas kerajaan Islam Iran ditubuhkan dalam pemberontakan tentang Amerika Syarikat tu kan, walaupun orang Syiah lah. Jadi dia kata nak kontrol orang Islam ni, kita perlu pecahkan orang Islam. Pecahkan orang Islam supaya orang Islam berpecah dan bergaduh sama sekali. Kita hanya buat kerja apa. Jadi kita jangan termakan. Masalahnya kita makan dia punya ubat yang diberikan oleh Barat. Dia kata orang Islam ni ada 4 grup. Satu dikatakan sebagai orang Islam tradisionalis. Yang kedua orang Islam fundamentalis. Yang ketiga orang Islam sekularis. Yang keempat orang Islam modernis. Cara dia pecahkan umat Islam ni dengan memberi dakwah kepada mereka supaya mereka bergaduh sama sekali. Apa itu orang Islam tradisionalis? Orang Islam tradisionalis adalah contohnya orang-orang yang baca doa kunut, orang yang baca tahlil, orang yang baca talqin, orang yang pergi marhaban, orang yang potong jambul, ni orang tradisionalis. Maka dia cerita satu grup lagi namanya orang fundamentalis. Siapa itu orang fundamentalis? Orang Islam fundamentalis yang tak baca doa kunut, yang tak baca tahlil, yang baca kata Wahabi lah lebih kurang. Jadi kacau dia gaduh supaya orang Wahabi dengan orang
Macam mana gaduh, gaduh. Nanti bila gaduh dia tak fikir nak bangunkan negara dia. Dia tak fikir macam mana nak selamatkan negara dia. Dia fikir nak bentuk diri mereka. Gaduh, 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 gaduh. Sedangkan masing-masing baca kalimah syahadah. Kita termakan dengan kita termakan dengan correction yang dilakukan oleh orang-orang barat. Bukan saya nak suruh kita iktiraf orang di Malaysia ni orang Wahabi. Tapi kalau kita jumpa jangan bergaduh. Itu dua kerajaan itu kita mencari titik pertemuan, jangan mencari titik perpisahan. Kemudian dicipta pula orang Islam sekularis. Orang Islam sekularis ini seperti orang-orang Islam zaman-zaman di Mesir dulu, zaman sosialis, zaman penjajah di Turki, di mana orang Islam pakai skirt apa semua. Ustazah saya pergi ke Mahad Johor dulu, balik daripada Mesir, mengajar fiqh, mengajar Al-Quran, minta tafsir, tapi pakai skirt lengan panjang, pakai sempak, pakai tudung. Sebab pemikiran terjajah. Kadang pakai tudung ni untuk sembahyang aja, atau baca Yasin, dia mati. Tapi kalau kita kerja tak apa. Itu pemikiran mereka. Ini pakai sekularis. Maka orang sekularis ni disuruh untuk mengelak dia bercampur dengan golongan tradisionalis dan juga golongan fundamentalis, dan golongan fundamentalis bersama-sama menentang pula orang. Walaupun dia mengucap dia guna syahadah. Dan ketiga ialah orang Islam modernis, orang Islam yang moden. Yang moden ni yang maknanya kalau tudung ni dah pusing-pusing, dia ada passion sikit. Dia orang Islam juga, kadang-kadang pakai tudung pergi tengok konsert, pakai kopiah pergi tengok konsert. Moden. Kemudian pakai raga-raga tapi hafal Al-Quran. Pakai baju banyak-banyak sikit tapi hafal Al-Quran. Rumah nampak Islamic sekali, Al-Quran ke macam cantik. Nampak cantik kan. Bayang berjemaah pergi juga. Tapi pakaian dia colorang celaring ke benda. Itu moden. Moden ni. Dan dia suruh bergaduh pula dengan golongan fundamentalis. Dia suruh bergaduh dengan sekularis. Akhirnya habis. Sedangkan semuanya mengucap daripada masalah. Alangkah indahnya kalau kita membesarkan titik pertemuan. Memang ada perbezaan, tetapi perbezaan itu kita ada unsur ke unsur. Sebab kita nak samakan Islam tu sendiri. Tapi sebab kita makan dengan orang-orang barat, akhirnya kita bergaduhlah sama sendiri. Itu contoh. Jadi nanti masa kita mengajar di sekolah, kita kena galakkan anak-anak kita untuk menghormati orang lain, walaupun mungkin orang itu mempunyai pandangan yang berbeza dengan kita, katakan dia tak nak baca Al-Quran. So jangan bergaduh. Yang penting sembahyang subuh. Ini kadang orang kuno bergaduhnya sembahyang subuh lebih pada yang wajib sembahyang subuh. Contohnya, sebab kita sudah berada di dalam zaman postmodernis. Postmodernis kita dah zaman dah melepasi zaman dulu yang bercakar-cakar ni. Kita kena berkawan dengan semua orang untuk dapat kehidupan yang lebih baik. Sama dakwah itu berjalan supaya semua kembali kepada jalan yang lurus. Ini global kita nak jadi, akhirnya kita nak menjadikan global citizen. Semua penduduk dunia ini aman makmur, hormat orang, sayang orang. Apa yang ada di Jepun tu ada di Korea, ada di Somalia. Jepun contohnya, kalau kita jatuh dompet kita di Jepun, dalam masa dia jual dompet tu akan pergi tempat kita, polis carikan tentang hilang kucing pun. Kalau dompet tak payah jauh, kita dompet jatuh kat Mekah je, tengah Madinah, habis, hilang. Tak hilang dah lah, tak silap. Kita tengah buka dompet, orang datang minta duit kita, atau dirampas duit. Lagi tak selamat. Kita seluruh dunia ini dia faham mesej bahawa rahmatan lil alamin itu, kalau dalam konteks kita, maka sebagai kita sebagai warga dunia ini nak aman makmur. Kita nak pembelajaran yang ada di dunia ini menuju kepada kemakmuran, menuju pada kesaling fahaman. Beza agama apa semua tak ada masalah, tapi boleh bekerjasama, boleh makan sama, boleh minum sama, boleh ziarah menziarahi. Kemudian sikit lagi tuan-tuan ya, nanti kita ni kita akan membentuk pendidikan ini ialah tentang knowledge, attitude, value dan skill. Ini perkara-perkara maknanya tentang nak jadikan orang berilmu, nak betulkan sikap dia, betulkan nilai dia dan kemahiran dia. Inilah yang kita mahukan dalam pendidikan kita di peringkat dunia. Dan keempat-empat dimensi inilah yang menjadi isu dalam yang perlu kita tekankan dalam proses pendidikan di dunia ini, iaitu melahirkan orang berilmu, dengan ilmu itu menjadi orang yang bersikap baik, sikap hormat menghormati dan sayang menyayangi, dan memberi nilai kehidupan. Dia tahu kehidupannya, menilai harga diri dia, menilai orang lain
jangan bergaduh, jangan cederakan orang, jangan bunuh orang sebab ada nilai tadi. Dan juga kemahiran bercakap, kemahiran menggunakan IT, kemahiran mendengar, kemahiran dalam berniaga, kemahiran dalam matematik dan sebagainya. Saya ingat itu untuk hari ini. Nanti kita akan sambung ni, slide kita baru 15. Sebenarnya slide ni patutnya minggu kedua dan minggu ketiga. Ada siapa nak tanya? Tak ada Ustaz. Tak ada. Okey, saya akan download ni dan saya akan masukkan dalam grup untuk siapa-siapa nak buat murojaah. Saya akan detailkan balik tentang assignment. Kalau betul-betul tak faham, saya akan cakap dalam Melayu tadi. Nanti saya listkan balik tugas-tugas individu tu. Saya akan bagi, kalau ni saya buatkan bahasa Melayu lah. Jadi untuk faham dan saya cuba mudahkan untuk guru-guru yang dua ni. Pembentangan depan saya bukan depan saya. Kalau tuan saya lamsah, bentang dia ada standard tinggi. Budak-budak tu kucil-kucil dia. Tapi yang ini saya akan mudahkan. Saya akan olah dia untuk tidak mengganggu pengajaran cikgu, tidak mengganggu cikgu dan keluarga. Benda santai-santai tapi dapat maklumat dan juga faham. Oh ini global issue. Oh ini pendidikan antarabangsa. Cukuplah. Waktu periksa nanti kita mudahkanlah. Boleh semua anak-anak? Nak pula cikgu-cikgu? Boleh. Boleh, insyaAllah. Faham. Kehadiran Ustaz ambil daripada kat sini ke? Orang kena Kehadirannya dengan rakaman ni saya akan ada kehadiran ada berapa orang? WhatsApp dia Ustaz. Nanti dalam WhatsApp tu kita bagi sebab dia belum ada dalam sistem tu lagi. Nanti tulis nama kat WhatsApp. Boleh. Boleh senaraikan nama kat WhatsApp ya.